Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and greetings to everyone. Welcome to my channel. Tree is a fascinating life form created by Allah the Almighty. Don't destroy it, but preserve the forest. Let us live in this world with peace and harmony. Join me now. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan teruskan dengan kuliah kita yang ketujuh, Dendrology. So hari ini kita akan masuk dalam topik yang baru, iaitu topik yang ketiga. So key descriptions of Dendrocarp family. Kita lihat kunci huraian mengenai family Dendrocarp ini. So untuk kelas hari ini kita akan lihat pengenalan kepada family Dendrocarp dan juga kita akan lihat genus Shorea ataupun genus meranti ataupun seraya. Kalau di Sabah dipanggil seraya. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan kepada family Dendrocarp dahulu. Baiklah. So bagaimana family Dendrocarp ini mendapat nama dia? Bagaimana? How did this family get its name? So sebenarnya family Dendrocarp ini mendapat namanya based on kepada tiga perkataan ni lah, Di, Tero dan Carp. So tiga perkataan ni sebenarnya merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada ini, iaitu biji benih family Dendrocarp. Almost all of the Dendrocarp seeds appear like this. Okay, jadi bagaimana Di, Tero, Carp ini merujuk kepada biji benih Dendrocarp ini? Kita lihat perkataan Di. Di ni maksudnya dua. So dua ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada dua sayap pada biji benih Dendrocarp tersebut. Ada dua sayap. Tero. Perkataan Tero datang daripada mana atau merujuk kepada apa? Tero ini berasal dari perkataan Greek Teron, bermaksud wing, sayap. So ia merujuk kepada biji benih yang mempunyai sayap. Di tadi sayap itu ada dua, dia merujuk kepada dua sayap. Diteron, dua sayap. Dan perkataan Carp pula berasal daripada perkataan Greek juga, iaitu karpos. So karpos ini merujuk kepada buah, bermaksud buah. So ia merujuk kepada apa? Ia merujuk kepada biji benih buah family Dendrocarp. Jadi bila tiga perkataan ini digabungkan, Di, Teron dan Karpos, ia akan menjadi Diteron Karpos. Seterusnya, Diteron Karpos ini dibentuk menjadi perkataan English menjadi Dendrocarp atau dalam istilah botaninya. So apa maksud Dendrocarp? Ini maksud Dendrocarp, two-winged fruit, buah yang mempunyai dua sayap. Baiklah, sekarang kita lihat genera bagi family Dendrocarp ini. So genera ni apa? Genera is a plural. It's a plural for genus. Okay? Di seluruh dunia ada 17 genera bagi di bawah family Dendrocarp ini, di mana setakat ini direkodkan 500 spesies.
yang bernaung di bawah famili Dicrocap. Jadi 17 genera ini adalah pokok yang banyak kita boleh dapati di kawasan tropical lowland rainforest. Kawasan tanah landai, hutan hujan tropika. Malaysia termasuklah di dalam kawasan hutan hujan tropika. Dan di Malaysia memang banyak dengan spesies-spesies dari kaum Damal ataupun kaum Dicrocap ini. Jadi kita lihat apakah genera-genera yang diklasifikasikan di bawah famili Dicrocap. Yang pertama Anisoptera, kemudian Cotylobium, Dipsocapus, Dryobalanops, Hopia, Pachyraeme, Vatica, Parasauria, Vateriopsis, Shoria, Vateria, Pseudomonates, Stemonoporus, Upuna, Neobalanocarpus, Monotes, dan Makesta. Jadi semua genus atau genera yang saya highlightkan dengan warna merah, so itu adalah genera yang asal daripada Malaysia lah, atau native to Malaysia, iaitu ada 10. Anisoptera, Cotylobium, Dipsocapus, Dryobalanops, Hopia, Vatica, Parasauria, Shoria, Upuna, dan Neobalanocarpus. Ini adalah 10 genera yang kita boleh jumpa di Malaysia. Yang selain daripada itu, tidak terdapat di dalam Malaysia. Baiklah, kita lihat dengan lebih lanjut berkaitan dengan native genera to Malaysia. So, yang pertama adalah Shoria. Shoria ini merujuk kepada spesies atau pokok balau dan juga meranti. Kalau di Sabah dipanggil seraya. Kemudian Parasauria. Parasauria ini adalah pokok gerutu. Manakala Hopia. Hopia ini merujuk kepada merawan dan giam. Dryobalanops merujuk kepada kapur dan keladan. Neobalanocarpus. So the only species di bawah genus Neobalanocarpus adalah cengal. Dipsocapus ini merujuk kepada keruing. Anisoptera merujuk kepada mersawa. Mersawa ini kalau di Sabah dipanggil pangiran. Dan Vatica merujuk kepada resak. So, kita lihat lagi 2 genus yang terdapat di Malaysia. Yang ke-9, Cotylobium. Ini adalah merujuk kepada resak bukit. Resak bukit dengan resak lain. Dan Upuna. Upuna ini merujuk kepada upun-upun. Jadi itu ada 10 genera yang ada di Malaysia ini. Baiklah, daripada 10 genera tersebut, kita lihat pula genera yang terbesar. Saya tak ambil semualah. Ada 4 genera yang, atau 4 genus yang besar. So, bagaimana ianya dikira besar atau terbesar based on kepada bilangan spesies yang termasuk di bawah setiap genus tersebut. Jadi yang paling besar antara 10 tersebut adalah genus Shoria. Ini pokok meranti ataupun seraya. Di mana di bawah genus Shoria ini ada 196 spesies. Banyak. So, genus yang kedua terbesar adalah Hopia. Ini merawan dan diam. Di mana ada 104 spesies di bawah genus Hopia ini. Manakala yang ketiga terbesar adalah genus Dipsocapus. Ini pokok keruing. Ada 70 spesies. Dan yang keempat terbesar adalah Vatica, iaitu pokok resak.
Ada 65 spesies yang tergolong di bawah genus Vatica. So, ini 4 genus yang terbesar. Ya. Jadi, bagaimana ianya diklasifikasikan sebagai terbesar? Based on kepada bilangan spesies. Baiklah, kita lihat taburan genus dan spesies Ditrocap ini yang native to Malaysia, yang asal Malaysia. Okay, kalau di seluruh dunia kita lihat dalam jadual yang kita ada ni, so ada 3 kawasan yang mana taburannya yang terbesar lah. Kalau kita lihat Borneo ni yang terbesar lah, dengan total spesies 269. Dengan red meranti lah yang paling besar sekali. Kalau kamu lihat ni, red meranti, kumpulan red meranti, di mana di Borneo sahaja ada 60 spesies. Kemudian kawasan yang kedua adalah, yang terbesar adalah di Semenanjung Malaysia. Di Semenanjung Malaysia, resak ni yang paling besar lah, dengan total spesies 160. Dan yang ketiga terbesar adalah Sumatera dan kepulauan-kepulauan yang berhampiran atau bersebelahan. So total spesies 113 spesies. Jadi ini adalah 3 region atau 3 kawasan yang mempunyai taburan genera dan juga spesies yang native to Malaysia. Ini 3 ni. Baiklah, apakah kepentingan famili Ditrocapacea ini? So, pada amalan umum atau kebiasaan, kebanyakan spesies daripada famili Ditrocapacea ini dituai, harvested atau dibalak untuk menghasilkan kayu-kayu bergergaji, untuk menghasilkan kayu-kayu yang bergergaji yang utama. Itu kepentingan famili Ditrocapacea ini. Baiklah, sekarang ni kita lihat setiap genus. Kita lihat dahulu genus Shorea atau meranti atau seraya. So, disebabkan genus Shorea ni ada banyak spesies, 196 spesies, maka ianya dikategorikan, boleh diklasifikasikan atau dikategorikan kepada 4 kumpulan yang besar. Yang pertama dipanggil kumpulan balau, ataupun di Sabah dipanggil kumpulan selangan batu. Kumpulan yang kedua dipanggil sebagai meranti paang. Kumpulan meranti paang. Kalau di Sabah dipanggil melapi paang. Itu vernacular name di Sabah lah, melapi paang. Kumpulan yang ketiga dipanggil sebagai meranti damar hitam. Kumpulan meranti damar hitam. Dan kumpulan yang keempat adalah dipanggil meranti merah ataupun red meranti. Ini adalah 4 kumpulan genus, 4 kumpulan di bawah genus Shorea. Jadi kita akan lihat satu persatu lah untuk setiap grup tersebut. Baiklah, seterusnya kita lihat apa yang dipanggil sebagai chief diagnostic characters of the groups of Shorea. Jadi kenapa genus Shorea ini dibahagikan ataupun dikategorikan kepada 4 grup? Disebabkan oleh 4 grup tersebut, spesies-spesies di bawah setiap kumpulan tersebut mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Dan ianya berbeza dengan spesies-spesies yang ada di kumpulan-kumpulan lain. Okey, di sini saya cuma nak sentuh dari segi bold dan juga cut lah. Ciri batang dan juga ciri cut.
takikan. Kalau dalam bahasa Melayu dipanggil takikan. Baiklah, kumpulan balau ini kita merujuk kepada bole dahulu ataupun ciri kulit kulit pada batang pokok. Kalau kumpulan balau ni kebiasaannya kita akan lihat batang pokoknya atau kulitnya bercirikan apa yang dipanggil sebagai irregularly cracked or scaly. Rekahan yang tidak lurus ataupun bersisik. Tetapi tidak selalunya merekah lah. Manakala ciri kulit batang pada kumpulan meranti paang dikatakan usually irregularly fissured, merekah yang tidak lurus lah. Kadang-kadang ada juga yang smooth ataupun yang licin, tiada rekahan dan sebagainya. Manakala kumpulan yang ketiga iaitu kumpulan meranti damal hitam, batangnya kebiasaannya akan bersisik ataupun irregularly cracked. Merekah yang retak meretak yang tidak lurus lah. Dan ianya tidak biasa merekah, jarang dijumpai lah. Manakala kumpulan yang keempat, kumpulan meranti merah. Kumpulan meranti merah ni kulit pokok atau kulit batang pokoknya kebiasaannya merekah. Ada setengahnya kadang licin ataupun bersisik, tapi jarang. Yang utamanya selalu dijumpai adalah batang pokok untuk orang meranti ni merekah. Merekah dengan retak lain. Okey, jadi itu perbezaan di antara ciri batang bagi setiap kumpulan. Manakala cut, kalau kita buat takikan pada batang pokok, kalau kumpulan balau ini, saya dikatakan in a bud rather thin, nipis. Kebiasaannya berwarna coklat ataupun kuning. Itu kebiasaannya. Kemudian, dikatakan lagi, rays not glistening on tangential surface, usually yellow. Apa yang saya nak highlightkan di sini adalah bila you buat takikan, kita jumpa warna di dalam takikan tersebut, atau kulit dalam mungkin berwarna kuning ataupun coklat. Itu adalah kumpulan balau. So, di antara empat kumpulan ini, kumpulan meranti paang yang paling senang untuk kita kenal. Bila kita buat takikan, terdapat satu ciri, kamu dah belajar kan dalam kelas yang sebelum ni, iaitu kamu akan lihat kulit dalamnya berupa laminated. Laminated apa? Berlapis-lapis. Bila ada saja satu pokok yang kamu rasakan ianya pokok meranti, kamu buat takikan and then ada ciri laminated, bermaksud itu adalah spesies di bawah kumpulan meranti paang. Itu paling senang nak kenal, kumpulan meranti paang ni. Berbanding dengan tiga kumpulan yang lain lah. Okay, kalau kita lihat kumpulan yang meranti damal hitam pun dia lebih kurang dengan balau lah. In a bud rather thin, dull light brown grading to greenish yellow at the cambium. Lebih kurang sama aja. Kalau kumpulan meranti pun ada sedikit perbezaan yang ketara lah, iaitu kulit dalamnya tebal berbanding dengan kumpulan 1 dan kumpulan 3, dan fibrous. Fibrous ni macam bergentian. So, jadi itu adalah ciri-ciri utama, ciri-ciri utama yang membezakan antara 4 kumpulan di bawah genus Shorea. Yang saya sentuh cuma bole dan cut lah. Itu yang paling utama lah untuk kita lihat, yang boleh membantu kita dalam mengenal pasti spesies di bawah setiap kumpulan di bawah jenis Shorea. Baiklah, sekarang ni kita akan teruskan dengan kumpulan yang pertama, iaitu Balau Group of Shorea. Pertama-tamanya, kita lihat dahulu taburan. Di mana grup ataupun kumpulan balau ini boleh ditemui. Kalau kamu lihat pada
peta yang ada di dalam gambar. So balau ini dikatakan taburannya daripada India dan juga Sri Lanka hinggalah ke Indo-Burma sampai ke Malaysia dan akhirnya ke Filipina. So ini adalah yang di dalam lingkungan ni, garisan putus-putus ini semua adalah kawasan di mana kita boleh temui pokok-pokok balau. Di mana Borneo lah yang paling besar sekali, 27 spesies balau. Balau saja 27 spesies balau yang kita boleh jumpa. Semenanjung Malaysia yang kedua terbesar in terms of balau spesies, 17. Dan yang ketiga terbesar adalah Pulau Sumatera. Yang lain ni sikit-sikit, tak banyak. India ada satu, Sri Lanka pun mungkin ada satu, di kawasan Myanmar ada lebih kurang satu, Thailand dalam 4, begitu, selatan Thailand, di kawasan Indo-China ada 4, Filipina cuma 5, Jadi yang terbesar 3 region ni lah, di Borneo, Semenanjung Malaysia dan juga di Kepulauan Sumatera. So di sinilah di mana kita boleh temui spesies-spesies daripada grup balau atau selangan batu. Baiklah, ada 17 kumpulan balau. Yang ini sebenarnya merujuk kepada native to Semenanjung Malaysia. Native to Semenanjung Malaysia ada 17. Ingat lagi kan, ada 3 region tu. Borneo 27, Semenanjung Malaysia 17, manakala Sumatera 10. Yang ini adalah yang merujuk kepada yang berada di atas native tu Semenanjung Malaysia. So yang pertama Shorea atrinivosa, ini balau hitam. Dan yang kedua Shorea ciliata, balau gunung. Yang ketiga Shorea caulina, balau merah. Yang keempat Shorea exaleptica, balau tembaga. Yang kelima Shorea falcifera, balau kuning. Yang keenam Shorea foxworthy, balau bukit. Yang ketujuh Shorea glauca, damar laut daun besar. Yang ke-8 Shorea guiso, membatu. Yang ke-9 Shorea appendiculata. Ada nama khusus untuk spesies ini, untuk vernacular. Yang ke-10 Shorea levis, balau kumus. Yang ke-11 Shorea lumotensis, balau putih. Yang ke-12 Shorea materialis, balau pasir. Yang ke-13 Shorea maxwelliana, damar laut daun kecil. Yang ke-14 Shorea ocrofloya, serai batu ataupun balau membatu jantan. Yang ke-15 Shorea scrobiculata, balau sengkawang. Yang ke-16 Shorea submontana, balau gajah. Dan yang ke-17 Shorea sumaterana, sengkawang. So ini 17 ahli kepada balau grup yang native tu Semenanjung Malaysia. Baiklah, kita lihat ciri-ciri lapangan untuk balau grup. Dari segi pembentukan, pokok-pokok balau ni biasanya besar. Pokok-pokok yang besar-besar. Pokok yang dari segi rupa bentuknya yang elok, yang cantik. Kemudian buttresses ataupun banirnya kebiasaannya besar dan juga tajam. Dan ciri batang crack and scaly. Dia biasanya campuran lah, crack dan juga scaly. Meretak dan juga bersisik. Okay, dari segi inner bark. Inner bark ni ada 4 jenis color yang kita, atau warna yang kita boleh temui bila kita buat takikan pada pokok. Iaitu warna kuning, coklat, kadang-kadang pink dan juga kadang-kadang merah. Yang paling banyak adalah yellow dan brown lah. Manakala dari segi ciri-ciri utama daun, kebanyakan ciri-ciri daun atau herbarium bagi balau grup ni glabrous. Glabrous maksudnya tiada bulu dan sebagainya. Licin. Kemudian kerap, glaucous on the surface. Glaucous ni apa? Permukaan daun, bawah daun yang berwarna bluish grey. Daun yang hijau lah. Kalau daun kering dia dah tak ada dah warna tu.
Dan dari segi dia punya tertiary veins, boleh dikatakan majoriti spesies atau daun bagi spesies under Balau group ini mempunyai ciri scalariform. Scalariform ni apa? Bertangga lah. So ini adalah field characters, ciri-ciri lapangan bagi Balau group. Kemudian kita lihat dari segi kepentingan ekonomi bagi Balau group. Ya, bagaimana kumpulan balau ini memberikan impak kepada ekonomi, ekonomi serantau. Bagaimana ekonomi boleh dijana daripada kumpulan balau ni. Baiklah. Mengikut buku C.F. Symington, melainkan ada 2 spesies lah yang terkecuali, kayu bergergaji yang dijual di pasaran dikenali sebagai balau. Tak kira lah balau apa pun, balau. Di mana kayu balau ini mempunyai ciri-ciri yang sangat tahan, ketahanan semula jadi dan berat. Dan kebanyakannya digunakan untuk konstruksional, untuk pembinaan. Dan kalau di Semenanjung, dari segi status ataupun taraf Balau group ini, ianya terletak pada kedudukan yang kedua atau second rank, di belakang cengal dan merbau. Cengal dan merbau ni yang top lah, yang paling atas sekali, dari segi kepopuleran. Okay, ini 2 tadi yang saya katakan, 2 spesies yang kebiasaannya tidak dimasukkan di bawah kumpulan balau disebabkan oleh sifat-sifat kayu balak ataupun kayu gergaji yang dihasilkan, iaitu Shorea guiso dan juga Shorea ocrofloya. So kalau dari segi, kita lihat dari segi dia punya sifat-sifatnya kurang berbanding dengan kebanyakan spesies balau. Dan dijual pada pasaran sebagai kayu meranti, walaupun ianya tergolong di bawah kumpulan balau, tapi ianya dijual sebagai kayu meranti disebabkan oleh sifat-sifatnya banyak menyerupai sifat-sifat meranti ataupun seraya. Dia tidak sehebat kebanyakan ahli-ahli kumpulan balau yang lain. Baiklah, ini ada beberapa gambar foto yang menunjukkan kebiasaan penggunaan kayu-kayu bergergaji atau balak-balak daripada spesies balau. So kebanyakannya pokok balau disebabkan oleh ketahanannya yang semula jadi terhadap ejen perosak, maka banyak ianya digunakan di kawasan luar ataupun outdoor. Seperti kalau kamu lihat luxurious gazebo, garden furniture ataupun perabot taman, luxurious gym floor, lantai gym kan. Sebab gym ni biasa, gymnasium ni kebiasaannya kita dealing with heavy steels kan, besi-besi berat. Jadi bila dia terhempas ke lantai disebabkan oleh sifat kayu balau ini yang kuat, maka ianya dapat bertahan lah daripada rosak. Kemudian contoh yang lain seperti luxurious bathtub, tub mandi mewah. Selain daripada itu, balak ataupun kayu gergaji dari spesies balau banyak digunakan sebagai decking. Decking di kawasan luar lah, disebabkan oleh ketahanan semula jadinya terhadap ejen perosak. Dan kebiasaannya decking yang diperbuat daripada kayu balau ini memang sangat cantik. Ini contoh lagi. So yang macam ni kalau kamu lihat dibuat di kawasan, mungkin di kawasan peranginan, di tepi laut.
Baiklah, seterusnya kita akan lihat beberapa contoh spesies. Saya tidak akan ambil 17 tersebutlah. Saya akan ambil beberapa contoh spesies-spesies di bawah kumpulan balau ini yang ada di semenanjung Malaysia.